Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada malam ini kita bertemu secara live ataupun siaran langsung untuk menyambung kembali tuition pelajaran sirah. Tuition pelajaran sirah khususnya bagi para pelajar kafa yang menduduki peperiksaan UPKK yang bakal tiba tak lama lagi. Jadi sebagai persediaan untuk para pelajar, sama-samalah kita masuk ke kelas tuition, sama ada kelas tuition secara offline ataupun online. Untuk buat masa sekarang ni kes COVID masih lagi tinggi. Jadi kita mestilah masuk tuition secara online lah, secara live. Jadi para pelajar sekalian, sebelum tu saya ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada semualah para penonton, para pelajar sekalian. Mudah-mudahan kita semua ni di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, daripada Nur Aida Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Okey, malam ni kita live menggunakan telefon. Kita live guna telefon. Sebab laptop dia line tak kuat sangat. Kalau kita pakai telefon insya-Allah dia line kuat sikitlah. Baik. Jadi malam ini kita akan sambung kembali pelajaran sirah. Saya masih lagi menggunakan buku ni. Buku Nota Padat UPKK ni. Nota Padat UPKK edisi kemas kini 2020. Berdasarkan sukatan JAKIM terkini. Jadi saya guna buku ni lah. Okey, para pelajar sekalian boleh tengok buku sirah masing-masing. Tengok buku sirah masing-masing, tengok pada tajuk Perang Badar. Jadi malam ni kita akan bincang tajuk yang mula-mula sekali adalah Perang Badar. Jadi para pelajar sekalian bawa keluar buku kafar, buku sirah yang kafar tu, buka tajuk Perang Badar. Bukan surat berapa saya tak tahulah. Sebab saya pakai ni buku nota dia lain sikit. Muka surat dia tak sama. Jadi para pelajar boleh bawa keluar buku sirah, buka pada tajuk Perang Badar. Jadi sebelum tu saya nak tanya sikit, suara saya clear tak? Suara saya jelas ataupun tidak? Sila komen. Suara jelas ataupun tidak? Okey, jadi semalam kita tak boleh nak buat lah sebab malam kita kata raya lagi lah kan. Raya hari Selasa, Rabu, Khamis. Jadi kita raya lah kita kata kan. 3 hari. Jadi hari ni hari Jumaat kita buat lah pasal tak ada apa kan. Raya 3 hari sudah lah kan. Hari keempat tu kita buat tak apa. Yang penting kita buat juga walaupun sehari lah. InsyaAllah. Baik, jadi tanpa melengahkan masa kita teruskan dengan sirah kita. Salam Ustaz, clear Ustaz tapi bercahaya silau. Silau. Oh. Silau sebab pakai lampu lah. Kita pakai lampu LED depan ni. Kalau tak pakai lampu nampak. Nampak dia tak ni. Saya kita cuba tutup lampu tengok. Sekejap lah. Tu macam mana? Nampak okey tak? Tutup lampu lah. Kita tutup lampu. Okey. Nampak okey tak? Tak silau kan? Okey. Okey, kita teruskan dengan tajuk Perang Badar. Baik. Jadi jika ada soalan UPKK bertanya berkaitan bilakah berlakunya Perang Badar? Bilakah? Soalan, jadi sirah ni dia akan berkaitan tarikh tu semua penting lah. Tarikh
perkara-perkara yang berlaku, semua tu penting. Jadi kita kena ambil berat sikit lah. Kena catat sikit. Ataupun kalau ada buku tu kita highlight, ataupun kita kita buat kurungan ke, kita garis bawah dia ke. Baik, jika ada soalan bertanya, bilakah berlakunya perang Badar? Bilakah tarikh dia? Jawapan dia, berlakunya perang Badar pada hari Jumaat. Perang Badar berlaku pada hari apa? Hari Jumaat. Tu. Jumaat 17 Ramadan. Jadi perang Badar ini berlaku yang pertama hari Jumaat. Yang kedua berlaku tersebut pada tarikh 17 Ramadan. 17 Ramadan. Jadi perang Badar ni berlaku dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan. Hari Jumaat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Maknanya tahun yang kedua tu berlakunya perang Badar. Pada hari Jumaat 17 Ramadan. Tu tarikh dia. Yang tu penting lah, takut ada soalan tanya. Okey. Bersamaan 624 Masihi. Yang kata 17 Ramadan tu bersamaan 624 Masihi. Pada bulan selepas Nabi hijrah ke Madinah. Maknanya tahun yang kedua. Tahun yang kedua selepas penghijrahan Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Tahun yang kedua. Okey, saya ulang sekali lagi. Jika ada soalan, UPKK tanya, bilakah berlakunya perang Badar? Bilakah berlakunya? Jadi bila ada soalan macam tu, kita kena ingat tarikh. Tarikh hari apa berlaku, tarikh bila, yang tu kena ingat. Yang pertama, berlakunya perang Badar pada hari apa? Hari Jumaat. Berlaku perang Badar pada hari Jumaat, iaitu pada 17 Ramadan. 17 Ramadan tahun kedua lah. Tahun kedua selepas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Tu. Yang tu kena ingat. Okey. Kemudian jika ada soalan lain pula. Soalan tanya, sebab apakah berlakunya? Kerana apakah berlakunya peperangan Badar ini? Sebab apa berlaku? Okey, jawapannya, faktor ataupun sebab berlakunya peperangan ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ni kaum yang berpindah daripada Mekah tu ke Madinah. Tu dipanggil kaum Muhajirin. Kalau kaum yang berada di kota Madinah itu dipanggil kaum Ansar. Tu. Kalau kaum Muhajirin adalah kaum umat Islam yang berpindah daripada kota Mekah ke Madinah, tu dipanggil kaum Muhajirin. Jadi sebab apa berlakunya peperangan Badar ini? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum Muhajirin ingin merampas kembali. Nak rampas kembali harta yang ditinggalkan mereka di Mekah. Harta yang ditinggalkan mereka di Mekah yang telah dicuri oleh orang musyrikin Mekah. Jadi masa mereka berpindahnya dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka tinggal harta. Bawa diri saja. Tinggal harta benda lepas tinggal habis. Jadi berlakunya peperangan Badar ini untuk merampas kembali. Harta mereka yang telah dirampas, yang telah dicuri oleh puak-puak musyrikin Mekah. Mereka nak ambil kembali. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, yang bagi salam tu saya jawab salam lah. Okey. Dan diperdagangkan di Syam. Jadi harta mereka yang mereka tinggalkan setelah mana mereka berhijrah ke Madinah itu, harta mereka telah dicuri, dirampas oleh puak-puak musyrikin Mekah, dan harta mereka telah diperdagangkan, dijual di Syam, di negeri Syam. Tu harta mereka. Jadi berlakunya antara faktor, antara sebab berlakunya peperangan Badar ini adalah kerana untuk merampas kembali harta mereka tu. Tu sebab, antara sebab berlakunya peperangan Badar ni. Namun hal ini diketahui oleh Abu Sufyan bin Harbin, yang mengetahui rombongan musyrikin dan seterusnya menghantar Dhamdham bin Umairah al-Ghifari. Tu nama seseorang yang bernama Dhamdham
bin Umair al-Ghifari ke Mekah untuk meminta bantuan. Tu. Jadi hal ini, hal kata Rasulullah dan kaum Muhajirin ingin merampas kembali harta mereka. Hal ini diketahui oleh Abu Sufyan. Seseorang masa tu yang bernama Abu Sufyan bin Harbin yang mengetahui rombongan musyrikin dan seterusnya menghantar seseorang yang lain bernama Dhamdham bin Umair al-Ghifari ke Mekah untuk membawa bantuan. Tu. Baik. Itulah antara faktor dia, kaum Islam nak rampas kembali harta mereka yang telah dirampas oleh kaum musyrikin. Itu antara jawapannya. Jadi jawapan ni kita tulis ringkas, tak apa. Kita tulis, kalau ada soalan tanya, sebab apakah berlakunya peperangan Badar? Kerana kaum muslimin ingin merampas kembali harta mereka yang telah dirampas oleh puak-puak kafir musyrikin Mekah. Tulis yang tu pun dah okey dah. Okey dah. Bukan nanti tulis semua, jenuh ingat lah kan. Kita tulis secara ringkas, insya-Allah. Ringkas dan padat lah. Jangan ringkas yang tak betul. Tulis ringkas dan betul lah jawapan tu. Okey. Kemudian tentera Islam. Tentera Islam. Jika ada soalan lain pula bertanya, berapakah tentera Islam? Tentera Islam ketika itu hanya okey, berapakah tentera Islam yang terlibat? Jika ada soalan bertanya, berapa orangkah tentera Islam yang terlibat dalam peperangan Badar tersebut? Berapa? Baik. Ku Adam ni. Ku Adam dia kata, Darwish dia kata kosong. Kosong apa tu? Baik. Jika ada soalan bertanya, berapakah tentera Islam yang terlibat di dalam peperangan Badar tersebut? Jawapan dia adalah 313 orang. 313 orang. Di sini dia kata tentera Islam ketika itu hanya seramai 313 orang dengan menunggang 70 ekor unta secara bergilir-gilir. Jadi umat Islam ni 313 lah, sikit lah. 313. Umat Islam yang nak lawan dengan kafir tu 313 sahaja. Kemudian jika ada soalan lain pula tanya, berapakah pihak musuh iaitu musyrikin Mekah? Berapa orang? Jelas sangat. Alhamdulillah, jelas sangat. Baik, berapakah tentera musuh yang terlibat dalam peperangan Badar? Berapa? Kalau tentera Islam 313 orang dengan menaiki unta 70 ekor unta secara bergilir-gilir. Tapi kalau tentera kafir, tentera musyrikin Mekah berapa pula? Tentera musyrikin Mekah 1000 orang. 1000 orang. 1000 lawan dengan 313. Tentera Islam 313 lawan dengan musuh mereka kafir musyrikin Mekah 1000 orang. Tu ramai. Pihak musuh ramai lagi. Ramai. 1000 orang yang diketuai oleh Abu Jahal bin Hashim. Jadi Abu Jahal ni adalah ketua bagi tentera musuh, tentera kafir. Tu. Jadi 1000 lawan dengan 313. Tentera Islam 313, tentera musuh, tentera kafir musyrikin Mekah 1000 orang. Kalau ada soalan tanya berapakah tentera Islam, jawapannya adalah 313 orang. Manakala tentera musuh yang terlibat dalam peperangan Badar adalah 1000 orang. Siapakah ketua bagi tentera musuh kafir musyrikin Mekah? Adalah Abu Jahal bin Hashim. Abu Jahal bin Hashim. Abu Jahal tu bapa saudara Nabi ke Ustaz? Abu Jahal ni bapa saudara Nabi. Dia Abu Jahal Abu Talib kan? Abu Jahal itulah yang sindir-sindir Nabi tu. Selalu memusuhi dengan Nabi. Dia walaupun bapa saudara Nabi tapi dia selalu memusuhi Nabi. Baik. Kemudian apakah peristiwa yang berlaku dalam peperangan tersebut, peperangan Badar? Baik, jadi saya baca kat sini lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin hanya mahu menyekat perjalanan kafilah. Kafilah ni macam kabilah lah.
puak-puak. Mereka Rasulullah dan kaum muslimin hanya mahu nak sekat perjalanan kafilah musyrikin ke Mekah. Tu. Semasa menunggu kedatangan tentera Quraisy, tentera Islam bersiap sedia untuk membuat sekatan. Akan tetapi peperangan yang tidak disangkakan umat Islam berlaku. Jadi Rasulullah dengan orang Islam ni dia nak sekat saja nah. Nak sekat tentera Quraisy ni daripada ke Mekah. Dia pun nak sekat saja. Tapi apabila sampainya tentera Quraisy tersebut, maka berlaku peperangan yang tak disangkakan. Tu. Baik. Kemenangan berpihak kepada tentera Islam. Walaupun tentera Islam jumlah dia hanya sedikit, 313 berbanding dengan tentera kafir, kafir musyrikin Mekah 1000 orang. Tapi kemenangan berpihak kepada tentera Islam. Baik, sikit lawan banyak, menang yang sikit tu. Dan strategi menyekat punca air yang digunakan pihak musuh berjaya. Dan Allah menghantar malaikatnya untuk berperang. Jadi kalau kita fikir dengan logik akal, memang kalah lah kan. Kalah lah sebab sikit lawan banyak. 1000 lawan dengan 313. Kalau fikir dengan akal memang kalah lah kan. Tapi menang. Sebab apa menang? Sebab Allah Ta'ala menghantar bantuan. Menghantar tentera-tentera dari kalangan malaikat. Jadi tentera Allah ni banyak lah. Kalangan malaikat, kalangan makhluk, serangga, di kalangan angin. Semua makhluk lah, tak kira lah. Serangga ke, angin ke, gajah ke, burung ke. Semua tu tentera Allah. Jadi dalam peperangan Badar ini, Allah Ta'ala menghantar malaikatnya untuk membantu tentera Islam. Yang mana tentera Islam ketika itu hanya 313 lawan dengan 1000. Kalau kita ikut akal memang kalah lah kan. Tapi Allah Ta'ala bantu. In tansurullah yansurukum. Kalau kita bantu agama Allah, Allah bantu kita insya-Allah. Baik. Ya, belalang pun tentera juga. Belalang. Tak kira lah. Angin, apa lagi? Belalang, nyamuk, apa lagi? Malaikat, semua tu tentera Allah. Tentera Allah. Tentera Allah. Semua tu tentera Allah. Kalau kita baca sirah, insya-Allah. Hujan pun tentera Allah juga. Seperti mana peristiwa apa ni? Ketika zaman Nabi Nuh tu kan, yang Nabi Nuh buat bahtera di atas gunung tu. Bahtera, Nabi Nuh buat bahtera di atas gunung. Kemudian umat Nabi Nuh kata Nabi Nuh gila tu. Pasal tak? Ingat tak cerita tu? Umat Nabi Nuh kata Nabi Nuh ni gila. Orang buat kapal di tepi laut, tapi Nabi Nuh buat atas gunung, atas bukit. Umat dah kata gila. Padahal tentera Allah iaitu air akan banjir. Maksudnya air hujan turun dan banjir menyebabkan tenggelam habis bumi tu. Allah Ta'ala nak bala bumi umat tu lah, umat Nabi Nuh tu. Yang selamat yang naik kapal itulah. Sepasang kan binatang sepasang. Dia ada cerita dah lah. Yang tu kena tengok sirah Nabi Nuh. Baik. Kemudian bilangan syahid. Berapakah bilangan yang syahid? Nanti bab lain. Nanti kita cerita. Nanti kita baca bab ni dulu lah. Kalau nak cerita semua memang tak ada lah. Masa kita start lah. Dengar ni dulu. Nanti kalau ada masa kita cerita insya-Allah. Sampai bab ni kita cerita lah. Baik. Berapakah bilangan yang syahid dalam peperangan Badar? Kalau ada soalan tanya, berapakah bilangan yang syahid, yang gugur syahid di dalam medan peperangan Badar? Berapa? Kalau ada soalan tanya. Jawapannya adalah seramai 14. Ni kira 14 lah. Jari tak cukup kan? 4. Ni 10, ni 14. Seramai 14 orang tentera Islam yang gugur syahid, termasuk Ubaidah bin Haris. Kalau ada soalan tanya berapa orangkah yang syahid dalam peperangan Badar? Orang Islam lah. Berapakah yang syahid? Jawapan dia adalah 14 orang. 14 orang yang syahid dalam medan peperangan Badar. Itu. Baik.
Kemudian tentera musyrikin yang terbunuh dan ditawan. Berapa pula tentera musyrikin yang terbunuh, yang tewas dalam peperangan Badar? Berapa? Seramai 70 orang musyrikin Makkah mati. Seramai berapa? 70. Tentera Islam syahid 14. Tentera Islam syahid 14, manakala tentera musuh kafir musyrikin Makkah mati, terbunuh 70 orang. Buja ramai. Walaupun tentera ada ramai, tapi yang mati ramai, 70 orang. Tentera kafir musyrikin Makkah yang terbunuh dalam peperangan Badar tersebut. Termasuklah Abu Jahal tu. Termasuklah Abu Jahal tadi ni. Ketua bagi tentera musuh tu. Kafir musyrikin Makkah tu. Termasuk ketua sekali mati. Terbunuh dalam peperangan Badar. Kemudian 70 orang lagi ditawan. 70 terbunuh, 70 ditawan. Ditawan oleh tentera Islam. Tu. Kalau ada soalan tanya, itulah jawapan dia. Sekali lagi, berapakah jumlah tentera musuh musyrikin Mekah yang terbunuh? Yang terbunuh 70 orang, yang ditawan 70 orang. Yang terbunuh tu termasuklah ketua dia. Apa dia? Abu Jahal. Abu Jahal bin Hashim tadi. Tu. Yang tu kena ingat. Takut ada soalan tanya lah. Soalan ni berbagai bentuk. Kadang-kadang ada yang minta tulis. Isikan tempat kosong. Baik. Yang tu kita baca ni tu. Soalan-soalan yang ni kita jawab kemudian lah. Kita baca ni tu. Pasal masa cepat ni lagi tak dah pula. Pasal habis sirah. Saya cadang nak baca lain pula. Tapi tak tahu lah bila nak habis. Kan? Tak apa. Ada masa kita jawab. Kita baca ni tu. Baik. Baik, tentera musyrikin. Okey, habis. Jadi, kalau ada soalan, berapakah tentera musyrikin yang terbunuh? 70 orang terbunuh. Dan yang ditawan 70 orang. Okey, itu jawapan. Baik, habis. Kemudian, tawanan Badar diberikan 3 pilihan. Tawanan Badar diberikan 3 pilihan. Jadi, 70 orang tentera musyrikin Mekah yang ditawan itu sebab tak apa. Ada masa nanti kita jawab lah. Jangan gaduh. Okey, tak apa. Kita belajar ni. Bab perang Badar lah. Bab perang Badar. Okey. Seramai 70 orang tentera musyrikin Mekah ditawan oleh tentera Islam. Dan tawanan ini diberi 3 pilihan. Yang pertama, membayar tebusan 1000 dirham. Tu. Pilihan yang pertama, hak tawanan tu kena bayar. Tawanan hak tentera musuh lah. Yang ditawan oleh tentera Islam tu. Yang pertama, pilihannya adalah mereka kena bayar 10,000 dirham kena bayar. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, mengajar 10 kanak-kanak Islam membaca dan menulis. Mereka pilih. Pilihan yang pertama mereka kena bayar 10,000 dirham. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, mereka kena ajak kanak-kanak Islam membaca dan menulis. Yang mana tawanan itu, yang mana pandai lah. Yang mana pandai, kena ajak kanak-kanak Islam membaca dan menulis. Itu pilihan kedua. Kemudian pilihan yang ketiga pula, bagi yang tidak berkemampuan, diberi kebebasan tanpa dikenakan sebarang bayaran. Tu Islam lah. Islam ni dia ada adab dah. Bukan semua dia bunuh. Tawanan dia tak bunuh. Dia bagi pilihan lagi. Kalau tentera kafir ni tak tentu. Kadang-kadang dia bunuh terus. Kalau kita tengok berlaku di Palestin kan. Di Palestin. Yang baru-baru ni hangat kan. Diperkatakan, kalau tentera Islam dia nak serang, tentera Al-Qassam dia nak serang, dia akan beritahu dulu. Kami akan serang sekian-sekian waktu, sekian-sekian jam. Baru dia serang. Maknanya sempatlah mereka melarikan diri. Sempatlah mereka melarikan diri, golongan wanita, golongan orang tua, kanak-kanak lari pergi tempat lain. Tapi kalau pihak musuh, tentera Yahudi, Israel, serang Islam, ada mereka habaq lu tak? Tak habaq lah pakai serang macam tu lah. Pukul berapa pun tak habaq, di mana mereka nak serang pun dia tak habaq, pakai serang macam tu. Sebab apa? Mereka tidak ada adab dalam berperang. Jadi dalam berperang pun ada adab dah. Bukan nak makan ada adab. Perang pun dia ada adab dah.
Itulah yang Islam ajarlah. Jadi yang ketiga ni, pilihan yang ketiga di sini bagi orang tawanan tadi tu, bagi mereka yang tidak berkemampuan, mereka nak ajak, mereka tak pandai. Mereka nak bayar tebusan 10,000 dirham, mereka tak ada duit, mereka tak ada. Jadi mereka dibebaskan tanpa dikenakan sebarang bayaran. Bebas macam tu lah. Tu. Tu Islam. Islam ni adalah agama bukannya nak menindas. Islam bukanlah agama pengganas. Tapi akhir zaman ni ramai yang melabelkan, mengatakan Islam ini adalah agama pengganas. Bukan, salah. Pengganas tu bukan Islam. Teroris bukan Islam. Islam bukan teroris. Islam mengajak kepada kebaikan. Islam mengajak supaya berakhlak yang mulia seperti akhlak Nabi. Baik, habis. Itu berkaitan dengan perang Badar. Baik, pukul 9.15 kita berhenti dah. Sejam sahaja lah. 9.15 kita berhenti. Baik, kemudian yang tadi perang Badar. Kemudian yang ni pula perang Uhud. Tajuk perang Uhud. Okey, kalau ada buku sirah, buka pula buku sirah, tengok tajuk perang Uhud. Tadi perang Badar. Yang ni perang Uhud pula. Okey, bila ada soalan tanya bilakah berlakunya perang Uhud? Perang Uhud pernah dengar tak? Perang Uhud pernah kan? Bukit Uhud terletak di Mekah. Perang Uhud, satunya Bukit Uhud. Bukit Uhud adalah satu-satunya bukit yang berada dalam syurga ni. Bukit yang ada dalam syurga adalah Bukit Uhud. Baik. Bilakah berlakunya peperangan Uhud? Jawapannya, peperangan Uhud berlaku pada 15 Syawal. Itu tarikh dah. Peperangan Uhud berlaku pada 15 Syawal. Kalau perang Badar tadi berlaku pada 17 Ramadan kan? 17 Ramadan kena ingat. Perang Uhud berlaku pada 15 Syawal. Tu kena ingat tarikh dah. Kalau perang Badar berlaku pada 17 Ramadan, tahun kedua penghijrahan Rasulullah ke Madinah. Kalau perang Uhud pula berlaku 15 Syawal, tahun ketiga hijrah, tahun ketiga ke hijrah Rasulullah ke Madinah. Tu beza setahun lah, beza setahun. Di mana berlakunya perang Uhud, iaitu di Bukit Uhud. Siapa pernah pergi Mekah tahu lah kan, Bukit Uhud kat mana kan? Pernah tengok lah kan? Macam saya pun tak sampai lagi Mekah kan? Baru tak sampai lagi. Tu 17 Ramadan perang Badar, 15 Syawal perang Uhud. Kalau perang Uhud berlaku pada tahun kedua hijrah Rasulullah. Kalau perang Badar, perang Uhud berlaku pada tahun ketiga hijrah. Start sekat-sekat pula ni. Sini okey pun. Okey sini. Sini line okey. Tak tahulah, mungkin line kamu lah. Okey. Berlakunya perang Uhud itu di Bukit Uhud. Di Bukit Uhud. Sebab apakah berlakunya, faktor berlakunya peperangan ini? Jawapannya kerana dendam. Dendam kaum musyrikin Quraisy akibat kekalahan dalam perang Badar. Tu. Apabila berlakunya perang Badar tadi, puak-puak musyrikin Mekah ni kalah. Walaupun tentera mereka ramai 1,000 orang, lawan dengan tentera Islam 313 orang. Tapi mereka kalah. Puak-puak Quraisy ni kalah. Maka mereka pun berdendam dan ingin membalas balik di atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Maka berlaku pula perang Uhud yang berlaku di Bukit Uhud, iaitu pada 15 Syawal tahun ketiga hijrah. Maksudnya setahun lah. Jarak daripada perang Badar dengan perang Uhud tu setahun. Setahun lah lebih kurang. Setahun lebih sikit lah. Kalau perang Badar dalam bulan Ramadan, perang Uhud dalam bulan Syawal. Jadi faktor ataupun sebab berlakunya perang Uhud ini adalah kerana kaum musyrikin Mekah itu berdendam. Berdendam akibat kekalahan mereka dalam perang Badar. Mereka kalah dalam perang Badar, maka mereka pun berdendam. Nak balas dendam balik. Nak balas dendam balik. Kemudian tentera Islam. Pada permulaannya peperangan ini disertai 1,000 orang tentera Islam. Pada masa mula-mula sekali tentera Islam ada 1,000 orang. Diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
hanya 700 orang sahaja tentera Islam ikut berperang. Kerana apa? Asal ada 1,000. Asal ada 1,000. Kemudian yang pergi perang tu hanya 700 sahaja. Pergi mana lagi 300? Kerana 300 tentera yang lain berpatah balik setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubay yang merupakan ketua orang munafik. Jadi asal ada tentera Islam yang menyertai peperangan Uhud ada 1,000 orang. Tu tentera Islam hak asal. Dalam perjalanan hanya 700 sahaja yang pergi ke medan peperangan Uhud. Lagi 300 patah balik. Patah balik sebab apa? Sebab dihasut oleh seorang ketua munafik, ketua orang munafik, iaitu yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu adalah ketua munafik. Jagalah, takut ada soalan. Siapakah ketua munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya adalah Ubay bin Abdullah bin Ubay. Jawapannya Abdullah bin Ubay adalah ketua munafik di zaman Rasulullah. Tu. Maknanya tentera Islam asal ada 1,000, kemudian berpatah balik 300. Setelah mana dihasut oleh ketua munafik ni iaitu Abdullah bin Ubay, maka tinggal lagi 700 yang menyertai peperangan Uhud tersebut. Tu. Jadi ketua munafik adalah Abdullah bin Ubay. Kemudian tentera musuh. Tentera musuh pula berapa? Kalau tentera Islam asal ada 1,000, kemudian patah balik 300, tinggal lagi 700. Maka 700 itulah tentera Islam. Kalau tentera kafir pula berapa? Tentera kafir Quraisy pula seramai 3,000. Sudah, lagi ramai. Lagi ramai. 3,000 orang yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harbin. Abu Sufyan bin Harbin. Tu 3,000. 3,000 lawan dengan 700. 3,000 lawan 700. Nurih Abdul Rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab salam. Macam mana suara? Okey tak? Suara clear tak? Clear lah? Okey. Rasanya kita live pakai telefon ni dia clear sikit. Kalau pakai laptop ni line tersangkut-sangkut. Tu. Ngajak pun tak puas lah. Tu. Hak dengar pun tak puas. Hak kita baca pun tak puas. Jadi peperangan Uhud ini tentera kafir 3,000 orang. 3,000 orang. Lawan dengan tentera Islam 700 Asal 1,000, patah balik 300. Sebab dihasut oleh ketua munafik. Abdullah bin Ubay hasut 300, patah balik. Tinggal 700 tentera Islam tu. Jadi 700 lawan yang 3,000. Agak-agak siapa menang? 700 tentera Islam lawan dengan tentera kafir 3,000. Bukan 300, 3,000. Agak-agak siapa menang? Tu. Baik. Kemudian umat Islam hampir mencapai kemenangan. Umat Islam walaupun 700 lawan dengan 3,000 hampir menang. Hampir menang. Sebab apa? Sebab Nabi ni adalah orang yang bijak. Manusia yang bijak adalah Nabi kita. Al-Fatanah. Kerana Nabi kita bersifat dengan Fatanah, cerdik. Nabi kita menyusun strategi macam mana cara nak berperang. Pasukan ni kena duduk sini, pasukan pemanah kena duduk atas bukit, pasukan ni kena di sini. Maknanya Nabi atak strategi tu dah cantik. Memang Nabi ni cerdik. Itulah, disebabkan itulah tentera Islam walaupun 700 lawan dengan 3,000 dia hampir-hampir nak menang. Hampir-hampir sikit nak menang. Tu, okay, kita baca sikit. Umat Islam beroleh kemenangan dan berjaya mengusir kaum musyrikin dari bukit Uhud. Kaum Islam ni benar lah. Dia halau, usir kaum musyrikin daripada bukit Uhud. Benar lah. Dengan menggunakan strategi pembahagian tentera kepada umat, kepada empat pasukan pemanah. Nabi ni bahagi siap dah. 4 pasukan pemanah. Satu pasukan di sini, satu pasukan di atas bukit Uhud, satu pasukan di sini, bahagi dah. Maknanya strategi tu disusun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasukan pemanah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak turun dari bukit. Nabi kita bagi arahan, pasukan pemanah yang menjaga di atas bukit Uhud, jangan turun. Apa-apa berlaku pun sekalipun, jangan turun daripada bukit Uhud. Tu arahan daripada
Rasulullah. Tu. Kemudian pasukan pemanah ingkar. Ni sebab ni lah, ni punca dah ni. Asal dia nak menang lah. Tapi disebabkan ingkar, tidak mendengar arahan daripada Rasulullah. Pasukan pemanah ingkar dan turun untuk mendapatkan harta rampasan. Kecuali Abdullah bin Jubair yang tidak melanggar arahan Nabi. Tidak nak menang lah. Nak menang sikit. Tapi disebabkan, kita kata apa? Kalau bahasa kita panggil kerah pedai. Tak dengar arahan. Macam kita lah ni kan. Arah kerajaan kata jangan keluar. Jaga SOP. Kita ketegak juga kan. Kita tak dengar. Lepas tu kena saman, kena kompau. Kita marah pula polis. Marah kerajaan. Padahal salah kita. Kita cuba dengar tengok arahan daripada ketua. Tu. Begitu juga zaman Nabi. Nabi kata, Nabi dah bagi arahan. Pasukan pemanah di atas bukit tu jangan turun. Walau apa pun yang berlaku, jangan turun. Tapi degil juga. Tak dengar arahan. Turun juga. Pasukan pasukan pemanah yang jaga atas bukit Uhud tu, turun. Sebab apa? Sebab nak mengambil. Sebab nak mendapatkan harta rampasan perang tu. Yang berada di bawah bukit tu. Kecuali seorang yang tak turun. Seorang saja yang tak turun, iaitu Abdullah bin Jubair yang tak turun. Yang lain semua turun. Turun. Mereka langgar habis arahan Nabi. Kemudian melihat keadaan ini, kaum musyrikin Quraisy yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. Ustaz buat live guna apa? Guna StreamYard tu. Ada gambar kepala itik tu. Nampak tak tu? Belah kanan. Tu ada kepala itik StreamYard. Guna tu lah. Guna tu. Free. InsyaAllah. Baik, jadi apabila puak-puak kaum musyrikin Mekah ni lihat mana tindakan pasukan pemanah yang menjaga di atas bukit itu turun, maka puak-puak musyrikin ni pun nampak. Nampak keadaan macam tu. Kemudian melihat keadaan ini, kaum musyrikin Quraisy yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. Ni takut ada soalan tanya. Siapakah ketua tentera musuh? Siapakah ketua tentera musuh? Jawapannya adalah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid yang merupakan sayap kanan kafir Quraisy. Maknanya orang kuat lah, orang kuat. Khalid Al-Walid ni adalah ketua tentera Quraisy. Merupakan sayap kanan kafir Quraisy. Mengambil kesempatan apabila mereka melihat keadaan tentera Islam yang tidak mendengar arahan Nabi turun untuk mendapatkan harta rampasan perang, maka Khalid Al-Walid pun nampak macam tu, maka dia pun mengambil kesempatan membuat serangan balas dengan serangan hendap dari arah belakang. Apabila tentera Islam turun, maka tentera kafir pun naik balik, naik tempat tentera Islam tu. Tu punca lah. Punca tak dengar cakap. Kita ni kena dengar cakap. Ketua bagi arahan, kena dengar cakap. InsyaAllah berjaya. Maknanya peristiwa kisah-kisah Nabi ni bukan untuk kita dengar saja, untuk kita ambil iktibar. Bukan semata-mata nak periksa saja lah. Untuk kita ambil iktibar sama-sama. Apa yang berlaku di zaman Nabi, kita bawa masuk ke dalam kehidupan kita hari ini. InsyaAllah. Apa yang ketua bagi arahan, ikut. Selagi mana tak bercanggah dengan Islam. Sekat-sekat lah. Okey, sekat-sekat sikit-sikit tak apa kot. Baik. Kemudian ramai tentera Islam yang terbunuh, yang syahid. Ramai. Dan keadaan tentera Islam menjadi kucar-kacir. Punca dia tak dengar cakap Nabi. Tak dengar arahan Nabi. Nabi kata duduk atas bukit tu, jangan turun. Nabi kata apa-apa berlaku sekalipun jangan duduk turun. Jangan turun. Tetapi tentera Islam ni, tentera pemanah yang berada di atas bukit tu turun juga. Tak dengar arahan Nabi. Bila turun, puak-puak kafir ni nampak. Masa ni lah. Mereka nak ambil kesempatan. Mereka naik atas bukit tu, mereka panah pula. Panah tentera Islam yang berada di bawah yang nak mendapatkan harta rampasan perang tu. Maka tentera Islam pun jadi kucar-kacir habis. Tentera kafir panah kan. Kucar-kacir habis. Tu. Kemudian dalam keadaan genting itu,
Bila dah jadi macam tu, tentera kafir ambil tempat pasukan pemanah tu, dia panah balik tentera Islam yang berada di bawah bukit tu. Apabila dalam keadaan genting macam tu, Ubay bin Khalaf cuba menghampiri untuk membunuh Nabi. Tu Ubay bin Khalaf ni kafir juga ni. Dia pergi kat Nabi, dia cuba nak bunuh Nabi. Akan tetapi Nabi sempat menyelamatkan diri dengan merejam tombak ke leher Ubay. Ubay bin Khalaf ni dia nak bunuh Nabi. Nak bunuh Nabi. Kemudian Nabi ni sempat menyelamatkan diri dia dengan merejam tombak. Tahu tombak? Salah satu alatan perang adalah tombak. Jadi Nabi ambil tombak ke leher Ubay tu. Leher dah, kena leher. Nabi bagi kena leher Ubay bin Khalaf tu. Ubay bin Khalaf tu nak bunuh Nabi. Dia pergi dekat Nabi, dia nak bunuh. Kemudian Nabi sempat ambil tombak tu bagi dekat leher Ubay bin Khalaf tu. Lalu meninggal dunia. Ubay bin Khalaf pun mati disebabkan kena tombak yang Nabi tuju tu lah. Nabi bagi kena betul leher dia tu. Ubay bin Khalaf pun mati. Tu. Kemudian Ubay bin Khalaf adalah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya. Tu. Ni. Salah apa? Satu-satunya manusia ataupun orang yang dibunuh oleh Rasulullah adalah Ubay bin Khalaf dalam peperangan Uhud. Kalau ada soalan tanya, siapakah musuh? Siapakah orang yang dibunuh oleh Rasulullah? Siapakah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya? Jawapannya adalah Ubay bin Khalaf. Tu Ubay bin Khalaf. Dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Kemudian dalam peperangan Uhud, Nabi mengalami luka pada muka. Nabi pun luka di muka lah. Luka di muka, bibir, lutut, pipi akibat terjatuh ke dalam perangkap yang digali oleh Abu Amirin Ar-Rahab. Nabi dalam peperangan Uhud ni Nabi luka lah. Muka luka, mulut luka, lutut luka, pipi, muka semua ni lah. Luka habis. Disebabkan terjatuh ke dalam perangkap orang kafir. Iaitu Abu Amirin Ar-Rahab. Baik. Kalau tidak nak menang lah. Kalau ikut tu nak menang lah. Tapi disebabkan apa tu? Punca kalah tu kerana langgar perintah Nabi. Langgar arahan Nabi. Ketua Nabi adalah ketua tentera Islam, tapi tak dengar cakap. Nampak harta tu. Harta duk bawah bukit tu. Harta rampasan perang tu. Nampak harta gelak habis mata. Tak fikir dah. Bila nampak harta gelak habis mata, tak fikir dah kata, tentera kafir duk ada lagi. Bila tentera kafir nampak tentera Islam turun, depa pun naik atas bukit tu, depa panah balik. Maka jadi kucar kacir habis. Tentera Islam jadi kucar kacir habis. Itu yang Ubay bin Khalaf nak bunuh Nabi tu. Nak bunuh Nabi pun sempat ambil tombak bagi dia dulu, kena leher, mati di situ juga. Jadi Ubay bin Khalaf ni adalah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan ni juga Nabi mengambil luka pada muka, bibir, lutut dan pipi akibat terjatuh dalam perangkap yang digali oleh Abu Amir Ar-Rahab. Baik. Info. Di sini ada sedikit info. Bukit Uhud terletak 3 km dari Madinah. Dekat Madinah lah. Saya silap abang tadi bukan Mekah. Saya pun tak pernah sampai lagi. Madinah pun tak pernah sampai lagi. Mekah pun tak pernah sampai lagi. Silap tadi tersilap sikit. Baik, jadi Bukit Uhud ni kalau ada soalan tanya di manakah terletaknya Bukit Uhud? Jawapannya Bukit Uhud terletak 3 km. 3 km daripada kota Madinah. Dekat-dekat Madinah lah. Dekat-dekat Madinah, bukan Mekah lah. Silap tadi. Maaf. Saya pun tak pernah pergi. Memanglah. Walaupun kita tak pernah sampai di Mekah, di Madinah, kita kena ada niat lah. Kita kena ada niat. InsyaAllah. Nanti Allah Ta'ala mudahkan insyaAllah. Habis saja masalah COVID nanti, insyaAllah kita niat nak pergi. InsyaAllah Allah Ta'ala akan permudahkan. Janji ada niat. Yang ni sampai tak ada niat langsung kan, nak pergi Mekah tak ada niat langsung.
Okeylah kita pergi Madinah ziarah maqam Rasulullah. Barang siapa yang menziarah aku, maka wajib syafaat, insya-Allah. Orang yang menziarah Nabi ni akan mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti nah. Okey, jadi bila ada soalan tanya bila manakah Bukit Uhud? Terletaknya Bukit Uhud. Jawapan dia, Bukit Uhud terletak 3 km daripada Madinah. Itu jawapan dia. Okey. Okey, bilangan syahid. Berapakah bilangan tentera Islam yang syahid dalam peperangan Uhud? Berapakah bilangannya? Tentera Islam yang terbunuh kira-kira 70 orang syahid. 70 orang syahid dalam peperangan Uhud. Termasuklah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib itu adalah bapa saudara Nabi. Datuk Nabi nama apa? Abdul Muttalib kan? Abdul Muttalib tu datuk Nabi. Jadi bapa saudara dia nama Hamzah. Salah seorang yang syahid dalam peperangan Uhud. Tu. Yang mati dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ni tentera kafir yang membunuh Sayyidina Hamzah, iaitu bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh oleh Wahsy, dan perut Sayyidina Hamzah itu dibelah. Perut Sayyidina Hamzah tu, bapa saudara Nabi itu dibelah oleh siapa? Oleh Hindun tu siapa pula? Isteri kepada Abu Sufyan. Hindun tu isteri kepada Abu Sufyan. Dan hatinya dimamah. Hati apa ni? Sayyidina Hamzah tu dimamah, dimakan sebelum memuntahkannya kembali. Dia punya anak marah. Isteri kepada Abu Sufyan ni nama Hindu, dia punya anak marah kepada bapa saudara Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia punya anak marah, dia belah dada sampai perut, lepas tu dia korek, dia ambil hati, dia makan. Dia kunyah, dia luar balik. Sebab apa dia buat itu? Dia nak marah sungguh kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi salah seorang yang syahid di peperangan Uhud itu adalah bapa saudara Nabi lah, bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian berapakah bilangan tentera musuh yang dibunuh dalam peperangan Uhud? Jawapan dia tentera musuh yang dibunuh dalam peperangan Uhud adalah 32 orang sahaja. Maknanya tentera Islam mati ramai lah. Tentera Islam 70 orang yang syahid, manakala tentera musuh 32 orang sahaja. Baik. Okey, masa kita ada sikit. Okey, boleh terus tak? Masa ada sikit, masa ada 15 minit. Nak terus ke nak berhenti dah? Macam mana? Ni masuk tajuk dia Perang Khandaq pula. Perang Khandaq. Nak terus kan nak berhenti sekat ni? Pukul 9. Kalau nak terus kita boleh terus. Okey. Ni peperangan Khandaq ni panjang juga ni. Baik. Panjang, jadi okey, kita berhenti awal sikit lah. Boleh lah, kita berhenti awal sikit lah. Sambung. Berhenti. Ada yang kita berhenti. Okey, kita berhenti awal sikit lah. Lagipun minggu ni kita buat malam ni lah. Kalau ikut tu semalam kan, tapi semalam saya tak buat. Jadi kita buat malam ni. Jadi kita berhenti lah. Kita berhenti awal sikit. Kita berhenti pada tajuk Perang Khandaq lah. InsyaAllah hari Khamis minggu depan, hari Khamis kita sambung Perang Khandaq pula lah. InsyaAllah. Perang Khandaq. Jadi sebelum tu saya nak tanya, faham ke tak faham? Faham ke tak faham apa yang saya ajak tadi? Apa yang kita bincang tadi, faham tak? Faham tak? Mudah-mudahan faham lah, insyaAllah. Dan saya doakan agar pelajar yang mengambil PKK tahun ni insyaAllah mendapat A lah, mendapat A dalam pelajaran sirah insyaAllah. Sekali lagi saya nak pesan, sirah ni dia, yang pertama dia kena rajin baca. Yang kedua dia kena rajin buat ringkasan. Kena rajin apa? Kena rajin tanda, kena rajin tulis. Yang mana penting-penting tarikh, apakah yang berlaku, faktor berlaku peperangan.
Yang tu kena ambil berat lah, kena baca bagi. Takut ada soalan. Lepas tu berapakah jumlah yang terbunuh, tentera Islam yang syahid berapa? Yang tu kena ambil berat insya-Allah lah. Okey, jadi rasanya sekadar itu dulu. Kita berhenti awal sikit insya-Allah. Jika dipanjang umur, kita sambung balik pada hari Khamis minggu depan insya-Allah. Doakan saya panjang umur lah. Kalau mati malam ni tak tahu, kita jumpa lah kan. Sekadar itu dululah. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung pada tajuk perang Khandaq insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Jadi saya sudahi live ataupun kelas tuition pada malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.